Datuk Yang di-Pertua, Datuk ahli-ahli Speaker. yang berhormat serta seluruh rakyat Malaysia. Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya saya diberi kesempatan untuk berdiri, bersua muka dan dapat bersama-sama dengan ahli yang berhormat semua. Mengikut perbahasan sepanjang 4 hari semasa sidang khas di Parlimen kali ini, saya dengan penuh rendah diri dan bertanggungjawab akan membentangkan langkah dan strategi bagi semua pakej-pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan sebelum ini. Datuk Yang di-Pertua, kira-kira 500 hari yang lalu, negara mula menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan susulan menularnya wabak COVID-19. Sejak itu, pelbagai episod dan pengajaran telah kita lalui. Peperangan ini bukanlah mudah. Musuh tidak statik, malah hari ini berubah menjadi lebih agresif. Kita telah hadapi setiap cabaran dengan cekal, merumuskan strategi untuk melindungi nyawa rakyat, mempertahankan ekonomi dengan izin to ensure the very survival of this nation. Demi memastikan negara kita tidak rebah tewas disebabkan pandemik ini. Maka respon kerajaan dalam peperangan mencabar ini adalah merumuskan tidak kurang dari 8 pakej stimulus ekonomi dan bantuan rakyat. Ditambah pula dengan belanjawan terbesar dalam sejarah negara, iaitu belanjawan 2021 bernilai 322.5 bilion ringgit. Untuk memastikan setiap lapisan rakyat kita terbela, nasib mereka dari Sabah, Sarawak ke Semenanjung memperkasa sistem kesihatan awam, menyokong kelangsungan perniagaan dan memastikan ekonomi kita terus bertahan walau digasak teruk oleh COVID-19. Yang berhormat semua, kegawatan ekonomi global tahun lalu dikatakan adalah yang paling teruk sejak Perang Dunia Kedua. Banyak negara merudum jatuh pasaran dan kewangannya. Syukur negara telah melalui badai tahun lalu dengan selamat, walau terpukul dan tercala, tetapi belum rebah dan jauh sekali dari kalah. Kesejahteraan ekonomi kita adalah penting dalam peperangan mengatasi COVID-19 kerana tanpa ketahanan ekonomi kita tidak akan mampu menjana kekuatan dana dan sumber untuk terus melawan pandemik ini. Kerajaan telah pun bersiap siaga dan kini giat menggerakkan strategi negara untuk melangkah ke hadapan berpegang kepada 4 elemen utama, iaitu pertama, melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sebagai usaha mengurangkan penularan wabak. Kedua, memperkasa program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK yang membina ketahanan diri. Ketiga, memperkenalkan pakej-pakej bantuan dan rangsangan ekonomi untuk memastikan kehidupan rakyat terpelihara dan memulih semula ekonomi. Dan keempat, memperkenalkan Pelan Pemulihan Negara atau PPN sebagai strategi peralihan keluar secara berfasa daripada krisis COVID-19. Penguatkuasaan PKP, program imunisasi dan pakej bantuan ini saling melengkapi satu sama lain. Saya ingin tegaskan, vaksinasi adalah kunci utama kejayaan kepada pemulihan negara. Seperti yang telah dijelaskan pada hari pertama sidang, Pelan Pemulihan Negara menggunakan pendekatan seluruh negara atau dengan izin whole of nation approach dalam menangani krisis wabak ini dengan mengembling usaha semua pihak termasuk kerajaan negeri, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, pakar-pakar malah kerjasama dengan parti-parti politik. Rakan-rakan sekerja saya yang berhormat Menteri Kesihatan dan yang berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi telah pun memberi penerangan mengenai aspek kesihatan dan program vaksinasi kebangsaan. Hari ini, saya pula akan memberi penerangan mengenai kesemua pakej rangsangan dan bantuan yang telah kerajaan melaksanakan setakat ini. Sehingga kini, kerajaan telah mengumumkan 8 pakej bantuan dan rangsangan ekonomi bernilai RM530 bilion sejak wabak COVID-19 melanda negara. Pada tahun 2020 sahaja, pakej yang dilaksanakan bernilai RM305 bilion atau 22.7% daripada KDNK. Ini merupakan antara kadar terbesar berbanding pakej-pakej rangsangan negara lain seperti Indonesia, Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Saya akui, cabaran terbesar kita dalam menangani krisis ini ialah mengimbangi pelbagai keperluan dengan sumber kewangan negara yang terhad. Kami perlu mengimbangi antara menyelamat nyawa dan melindungi mata pencarian,
antara pelbagai keperluan sektor dan perusahaan dan pastinya mengimbangi keperluan mendesak hari ini dan menjaga kepentingan generasi akan datang. Sehabis mungkin kami di Kementerian Kewangan akan mempertimbangkan kewajaran sesuatu perkara sebelum meluluskan sebarang peruntukan. Kami akan cuba mencari penyelesaian yang paling optimum bagi krisis ini supaya masa depan negara tercinta ini terus terpelihara serta kedudukan ekonomi dan fiskal kerajaan masih stabil apabila kita keluar dari kancah krisis ini kelak, insya-Allah. Datuk Yang di-Pertua, penerangan saya pada hari ini akan memperincikan inisiatif-inisiatif utama yang terkandung di bawah semua pakej yang telah dilaksanakan dari kacamata 3 aspek. Pertama, melindungi nyawa melalui pengukuhan sistem kesihatan awam dan vaksinasi kebangsaan. Kedua, melindungi rakyat. Dan ketiga, menjamin kelangsungan perniagaan. Di samping itu, saya juga akan menjelaskan kesan kepada ekonomi dan apakah kedudukan kewangan semasa dalam tempoh kita menghadapi krisis ini. Datuk Yang di-Pertua, agenda utama kerajaan sejak awal penularan wabak COVID-19 adalah untuk memastikan keselamatan rakyat sentiasa terjamin. Sehubungan itu, ia mesti disokong melalui sistem kesihatan awam yang sentiasa bersedia menghadapi sebarang ancaman kesihatan, berada pada kapasiti optimum dan berfungsi pada tahap yang terbaik. Untuk itu, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, selaku institusi yang menerajui segenap aspek kesihatan awam telah dibekalkan peruntukan khas lebih 3.7 bilion ringgit khusus sebagai perbelanjaan berkaitan pandemik COVID-19, tidak termasuk perolehan vaksin. Antaranya, di bawah pakej prihatin sebanyak 1.6 bilion ringgit telah diperuntukkan. Di bawah belanjawan 2021 sebanyak 1.4 bilion ringgit. Manakala peruntukan tambahan lebih 500 juta ringgit telah dibuat bawah pakej permekasa tambahan. Malah, Kerajaan Persekutuan juga telah menyalurkan peruntukan khas kepada semua negeri bagi menangani wabak COVID-19 dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 260 juta ringgit. Kesemua perbelanjaan ini adalah untuk pembelian kit ujian saringan, kos logistik berkaitan vaksin, meningkatkan kapasiti peralatan kesihatan dan perubatan serta wad ICU dan juga menampung perbelanjaan allowance khas kepada sukarelawan kesihatan. Sehubungan itu, kerajaan amat menghargai peranan petugas Barisan Hadapan Kesihatan ataupun frontliners yang terus berjuang memastikan operasi perkhidmatan kesihatan awam negara tidak lumpuh saat mengendalikan krisis ini. Di bawah pakej permais, sejumlah 150 juta ringgit diperuntukkan antaranya untuk menambah seramai lebih 3,500 petugas kesihatan untuk KKM. Kerajaan juga telah bersetuju memperuntukkan 1.2 bilion ringgit bagi melanjutkan tempoh perkhidmatan lebih 14,000 pegawai perubatan dan jururawat lantikan kontrak sedia ada. Di samping itu, kita juga melantik semula secara kontrak lebih 500 petugas kesihatan yang telah bersara wajib. Saya juga ingin memaklumkan atas dasar keprihatinan kerajaan kepada frontliners, allowance khas petugas kesihatan DPPV turut diselaras kepada RM600. Secara keseluruhan, kerajaan telah memperuntukkan lebih 300 juta ringgit bagi tujuan ini. Kerajaan juga telah mengadakan kerjasama dengan institusi kesihatan swasta untuk menerima pesakit COVID-19 yang dipindahkan dari hospital awam. Saya serta turut membenarkan klinik dan hospital swasta berfungsi sebagai pusat pemberian vaksin. Selain bekalan vaksin diagihkan secara percuma, setakat ini kerajaan telah memperuntukkan 200 juta ringgit bagi program penyumber luaran program imunisasi dengan kerjasama pihak perubatan swasta. Datuk Yang di-Pertua, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, program vaksinasi kebangsaan kita merupakan kunci utama kejayaan kita melawan COVID-19. Kerajaan telah memperkasa usaha di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK bagi memastikan kejayaan proses vaksinasi seperti yang kita saksikan hari ini. Secara puratanya, lebih 400,000 dos telah berjaya dilaksanakan setiap hari, malah kita pernah mencecah lebih 550,000 dos sehari dan peningkatan kadar vaksinasi ini adalah hasil kerjasama pelbagai pihak. InsyaAllah, kerajaan menyasarkan imunisasi 100% populasi dewasa menjelang akhir Oktober nanti. Inilah sasaran terpenting dalam memastikan kejayaan Pelan Pemulihan Negara. Dari segi perbelanjaan, kerajaan telah memperuntukkan 3.9 bilion ringgit bagi perolehan bekalan vaksin
yang telah ditandatangani kontrak sebanyak 79.9 juta dos. Kita juga amat menghargai sumbangan sebanyak 2.9 juta dos vaksin dari negara Jepun, Amerika Syarikat, China dan United Kingdom. Berkenaan perolehan vaksin pula, baru semalam saya telah bertemu ahli-ahli jawatan kuasa kira-kira wang negara atau PAC untuk memberi penjelasan secara terperinci mengenai ketelusan proses perolehan vaksin COVID-19. Datuk Yang di-Pertua, aspek kedua dalam inisiatif utama pakej-pakej bantuan adalah melindungi rakyat. Kerajaan sama sekali tidak akan berkompromi mengenai kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Suara dan keluhan rakyat terus didengari dan menjadi panduan kepada inisiatif pakej bantuan kerajaan. Golongan B40 dan gumpulan rentan sentiasa diberi tumpuan dalam semua pakej rangsangan kerajaan kerana merekalah yang paling terkesan daripada langkah penutupan ekonomi. Malah, impaknya turut dirasai golongan M40. Oleh itu, kerajaan perlu mengubah suai bantuan-bantuan yang diberikan mengikut keadaan dan golongan yang terkesan. Namun, kerajaan akan memastikan kumpulan rentan dan B40 tetap menerima bantuan yang lebih banyak secara berterusan. Di samping bantuan langsung yang diberikan melalui pakej-pakej yang dilaksanakan, mereka juga menikmati pelbagai subsidi barang keperluan, diskaun dan kemudahan lain. Saya mulakan dengan program bantuan tunai kepada rakyat yang merupakan antara inisiatif utama dan terbesar. Pada tahun lalu, di bawah pakej prihatin, kerajaan telah mengumumkan bantuan prihatin nasional atau BPN yang berjumlah 18 bilion ringgit yang memanfaatkan 11 juta penerima. Inilah bantuan tunai terbesar dalam sejarah negara. Buat pertama kalinya juga, kerajaan turut membantu isi rumah M40 yang turut terkesan dengan pelaksanaan PKP pada tahun lepas. Bantuan BPN telah banyak memberi kelegaan kepada rakyat. Malah ada juga yang menggunakannya sebagai modal untuk berniaga kecil-kecilan. Kini di bawah pakej pemulih, kerajaan terus membantu rakyat kumpulan B40 dan M40 melalui 3 lagi program bantuan tunai, iaitu bantuan prihatin rakyat, bantuan khas COVID-19 dan bantuan kehilangan pendapatan. Bayaran di dalam separuh kedua tahun 2021 di bawah ketiga-tiga program ini bernilai 10 bilion ringgit. InsyaAllah, setiap bulan mulai bulan Julai hinggalah Disember, bantuan kerajaan akan berterusan bagi mengurangkan kos sara hidup mereka. Izinkan saya memberi penjelasan seperti berikut. Pertama, bantuan prihatin rakyat atau BPR merupakan sebuah inisiatif bantuan tunai dengan kadar antara 450 hingga 2,300 ringgit untuk 8.4 juta penerima B40. Kedua, bantuan khas COVID-19 atau BKC adalah bantuan tunai secara one-off di bawah pakej pemulih untuk manfaat 11.4 juta penerima. Antara ciri keistimewaan BKC adalah penerima BPR sedia ada akan layak secara automatik dan ia turut dinikmati oleh kumpulan M40. InsyaAllah, BKC pada kadar antara 250 hingga 1,300 ringgit akan mula disalurkan pada bulan Ogos, November dan Disember. Dan ketiga, bantuan kehilangan pendapatan yang berjumlah RM500 akan diberikan kepada mana-mana individu yang telah diberhentikan kerja atau tiada lagi caruman di KWSP ataupun perkeso, sekurang-kurangnya 3 bulan berturut-turut sepanjang tahun 2021. Pembayaran akan dibuat pada bulan Oktober nanti. Dengan penguatkuasaan PKP dalam tempoh yang panjang, kami sedar akan kepayahan golongan rentan untuk mendapatkan bekalan makanan perlu. Oleh itu, selain bantuan kewangan tunai, antara inisiatif yang sedang rancak dijalankan pada masa ini ialah program bantuan bakul makanan. Kerajaan telah menyediakan peruntukan berjumlah lebih 200 juta ringgit untuk program bantuan bakul makanan yang telah diagihkan seperti berikut. Pertama, bantuan yang disalurkan melalui ahli parlimen dengan peruntukan RM300,000 setiap kawasan parlimen. Di sini saya ingin mengucapkan tanda penghargaan kepada kebanyakan ahli yang berhormat yang turut menggunakan dana sendiri dan jentera masing-masing untuk mengedar bakul makanan kepada rakyat. Kedua, bantuan melibatkan kerjasama NGO yang dikawal selia oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Antara program yang dijalankan adalah bakul makanan bawah pakej permai yang menyampaikan lebih 430,000 pak makanan dan yang terkini program bakul prihatin negara dan program prihatin kasih
yang berjumlah 100 juta ringgit dengan tumpuan kepada golongan miskin bandar. Ketiga, bantuan melibatkan Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKWA yang membantu menyediakan bakul makanan kepada lebih 50,000 isi rumah masyarakat orang asli. Kerajaan melihat program ini benar-benar dirasai dan dihargai oleh rakyat. Terdapat banyak permintaan supaya program seumpama ini dapat diteruskan dan kita sedia mempertimbangkan di masa terdekat ini. Datuk Yang di-Pertua, selain segmen rakyat yang terbesar di bawah kumpulan B40 dan M40, kerajaan juga membantu golongan sasar yang tertentu. Bagi golongan belia, kerajaan telah memperkenalkan program e-belia yang merupakan sebuah inisiatif kredit e-tunai bernilai RM150 untuk manfaat 2 juta belia. Di samping itu, sebuah skim pembiayaan pemerkasa belia telah disediakan melalui BSN dengan kadar serendah 3% bagi membolehkan belia mendapatkan pembiayaan sehingga RM50,000 sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Seterusnya kepada adik-adik pelajar, bagi menyokong sesi PDPR yang dijalankan, kerajaan telah melaksanakan inisiatif jaringan prihatin bernilai RM3.5 bilion, di mana lebih 1 juta keluarga telah menerima manfaat sebanyak RM300 subsidi bagi pembelian peranti pintar dan hampir 1.5 juta menerima subsidi pelan data berjumlah RM180. Kerajaan juga bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi telah bersetuju melanjutkan pemberian 1 GB data internet harian secara percuma sehingga 31 Disember 2021. Kita juga tidak lupakan golongan wanita dan ibu tunggal. Apakah pula bantuan yang mereka terima? Di sini saya ingin memberi sedikit gambaran mudah. Contohnya, seorang ibu tunggal yang berpendapatan di bawah RM1,200 dan telah kehilangan pekerjaan serta perlu menyara 2 orang anak. Hakikatnya, beliau layak menerima bantuan BPR, bakul makanan, allowance mencari pekerjaan, diskaun bil elektrik, bantuan JKM bagi kategori bantuan kanak-kanak keluarga miskin dan layak untuk mendapatkan kemudahan jaringan prihatin iaitu rebat RM300 bagi pembelian telefon. Dianggarkan ibu tunggal ini boleh mendapat bantuan berjumlah RM10,400 sehingga hujung tahun ini. Berikut pula adalah kumpulan pencari kerja dan pelatih. Di bawah Belanjawan 2021 iaitu program Penjana Kerjaya, kerajaan telah memperuntukkan RM2 bilion untuk inisiatif pengambilan pekerja. Kerajaan juga telah menubuhkan Majlis Pekerjaan Negara dengan sasaran mencipta 500,000 peluang pekerjaan dan penempatan latihan kemahiran melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan pemain industri. Setakat ini, gerak kerja di bawah Majlis Pekerjaan Negara telah menghasilkan hampir 320,000 peluang pekerjaan. Sehubungan itu, Short Term Employment Program atau MyStep mensasarkan 50,000 peluang pekerjaan secara kontrak di pelbagai kementerian dan agensi serta syarikat berkaitan kerajaan. Setakat 30 Jun 2021, seramai 39,300 orang atau bersamaan 79% telah berjaya mendapat pekerjaan melalui program MyStep yang menawarkan gaji antara RM1,400 hingga RM2,000 sebulan. Di bawah inisiatif Penjana Kerjaya 2.0, lebih 141,000 orang telah berjaya diambil kerja. Semasa pengumuman pakej pemulih, Penjana Kerjaya 3.0 telah diperkenalkan dengan beberapa penambahbaikan. Antaranya mengurangkan had kelayakan gaji bagi program Malaysianization dan pelonggaran tempoh kontrak penggajian bagi kategori pekerja berusia 50 tahun ke atas, golongan OKU dan juga bekas banduan. Tidak dilupakan dengan kumpulan tertentu seperti pemandu bas, pemandu taksi, imam, bilal, pengusaha kantin di sekolah, pengusaha tadika dan pengusaha pusat sukan juga turut menerima bantuan khas secara one-off antara RM500 hingga RM3,000. Ingin saya nyatakan untuk rakyat secara umumnya, kerajaan komited untuk terus memastikan rakyat Malaysia menikmati subsidi bahan api untuk pengisian petrol kenderaan, minyak masak dan tong gas LPG. Di samping layak menikmati diskaun bil elektrik selama 3 bulan melalui bulan ini sehingga September nanti. Malah ramai yang mungkin tidak sedar, kerajaan juga telah menurunkan kadar cukai pendapatan sebanyak 1 mata peratusan bagi individu M40 serta had pelepasan cukai pendapatan bagi gaya hidup dinaikkan kepada RM2,500 kepada RM3,000. Seterusnya, berkaitan program iCitra dan penangguhan 6 bulan moratorium pinjaman. InsyaAllah, bayaran pertama iCitra akan dikreditkan kepada akaun bank ahli pada Selasa hadapan, iaitu mulai 3 Ogos nanti.
Ini dijangka memanfaatkan seramai 4 juta ahli KWSP, manakala bagi moratorium permohonan telah pun dibuka awal bulan ini. Saya ambil kesempatan ini untuk menyarankan sesiapa yang menghadapi sebarang masalah dalam mendapatkan moratorium pinjaman untuk menghubungi BNM Telelink atau mendapatkan khidmat nasihat daripada AKPK bagi menguruskan aliran tunai mereka. KWSP juga membuka hotline iCitra untuk membolehkan ahli KWSP mendapatkan sebarang penjelasan. Selain daripada moratorium pinjaman bank, pemegang polisi insurans dan takaful juga akan layak untuk menikmati manfaat daripada inisiatif penangguhan pembayaran premium insurans dan sumbangan takaful yang dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021. Selain itu, tidak dilupakan, kerajaan juga melaksanakan penangguhan pinjaman pelajaran secara bersasar melibatkan JPA, MARA, PTPK dan PTPTN. Sebenarnya, Datuk Yang di-Pertua, banyak lagi bantuan-bantuan yang berbentuk tunai dan bukan kewangan yang telah disalurkan oleh kerajaan kepada rakyat sepanjang mengharungi pandemik COVID-19 ini. Di samping itu, terdapat juga bantuan-bantuan yang terus tersedia melalui kerajaan negeri dan pusat-pusat zakat negeri untuk dimanfaatkan rakyat yang memerlukan. Kerajaan terus berusaha untuk memastikan tiada golongan masyarakat tercicir seperti mana ungkapannya Amat Berhormat Perdana Menteri dengan izin, no one is left behind. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, aspek ketiga berkaitan pakej bantuan adalah tentang kelangsungan perniagaan. Sejak dari awal lagi, bila pakej-pakej ini diumumkan, kerajaan tidak pernah meminggirkan mereka yang giat mencuburi arena perniagaan. Apatah lagi kini mereka sedang bergelut dengan kekangan aliran tunai akibat penutupan sektor-sektor ekonomi. Kerajaan sedar bahawa para usahawan mempunyai pelbagai komitmen seperti bil-bil, sewa dan gaji pekerja yang perlu dibayar. Oleh kerana itu, bantuan yang berterusan telah dan sedang dilaksanakan bagi menjamin kelangsungan dan melonjakkan kembali perniagaan mereka. Pengusaha mikro serta perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS merupakan sumber utama pendapatan rakyat dan tulang belakang kepada ekonomi negara. Menurut data rasmi oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pada tahun 2020, PKS menyumbang sebanyak 38.2% daripada KDNK negara, manakala 48% daripada pekerja di Malaysia berada dalam sektor PKS. Ini belum mengambil kira mereka yang beroperasi dalam sektor informal. Oleh itu, bagi menjamin kelangsungan hidup PKS, kerajaan telah bersetuju untuk menampung sebahagian gaji pekerja melalui program subsidi upah atau PSU. Program ini telah mendapat sambutan baik dari golongan majikan. Dengan adanya PSU, PKS yang mengalami pengurangan pendapatan akibat COVID-19 akan diberi subsidi upah sebanyak RM600 sebulan untuk setiap pekerja dengan had 500 pekerja setiap PKS. Sesebuah PKS dengan 500 orang bekerja boleh menikmati jumlah subsidi hingga RM300,000 sebulan sepanjang tempoh program ini. Untuk makluman, kerajaan telah memperuntukkan hampir RM20 bilion untuk PSU dan setakat ini RM15.6 bilion telah disalurkan untuk memanfaat lebih 330,000 majikan dan insya-Allah menyelamatkan 2.8 juta pekerja daripada kehilangan pekerjaan. Melalui pemulih yang diumum baru-baru ini, kerajaan berjanji akan terus memberikan manfaat PSU kepada PKS-PKS yang terkesan sehingga keadaan kembali pulih dan mereka boleh beroperasi semula seperti biasa. Langkah pemulihan PKS turut disokong oleh pelaksanaan moratorium pinjaman secara automatik selama 6 bulan di bawah Prihatin yang bermula dari April hingga September 2020. Disusuli dengan bantuan bayaran balik secara bersasar yang diumumkan sewaktu Belanjawan 2021 dan pemulih baru-baru ini. Pelaksanaan moratorium ini secara asasnya bertujuan memberi talian hayat kepada PKS yang terjejas untuk melegakan kekangan aliran tunai dan dapat terus bertahan. Bagi memberi gambaran yang lebih jelas mengenai nilai bantuan serta sokongan yang boleh dimanfaatkan oleh PKS di bawah pakej-pakej ini, izinkan saya memberi contoh manfaat yang diterima oleh sebuah syarikat pengedar peralatan sukan yang mempunyai 35 orang pekerja. Disebabkan oleh penutupan sektor ekonomi berikutan COVID-19, mereka tidak dapat beroperasi sehingga menyebabkan kerugian. Oleh itu, mereka dikira layak untuk menerima bantuan seperti PSU, penangguhan levy dan moratorium pinjaman yang dianggarkan berjumlah RM370,000 bagi sepanjang tahun ini. Tambahan lagi, sekiranya syarikat ini mendapatkan pembiayaan baru, ia boleh meminjam sehingga RM50,000 di bawah skim pemerkasa yang ditawarkan oleh BSN. Datuk Yang di-Pertua,
Kerajaan juga memahami denyut nadi para usahawan mikro yang terjejas dengan krisis ekonomi yang melanda negara hari ini. Mereka ini adalah peniaga kecil, aneka juadah, mereka lah tukang gunting rambut kita, mereka lah yang menjahit pakaian kita. Kebanyakan usahawan mikro mengharapkan jualan harian untuk terus hidup dan tidak mempunyai dana perniagaan yang besar. Mereka adalah kelompok yang cukup terkesan dan wajar terus dibantu. Sebagai usaha untuk meringankan beban kewangan mereka, kerajaan telah memperkenalkan tahun lalu Geran Khas Prihatin atau GKP, iaitu satu geran tunai khas yang diberi secara langsung kepada perusahaan mikro yang layak. GKP dapat memberi kelegaan kepada usahawan mikro dalam mengharungi rintangan ketika ini. Jika dikira bermula dari GKP 1.0 tahun lalu sehingga yang terkini di bawah pemulih, jumlah keseluruhan GKP yang telah dan akan disalurkan adalah 6.1 bilion ringgit, di mana setiap usaha mikro yang layak boleh mendapat bantuan sehingga RM6,500. Kerajaan turut menyediakan pembiayaan mikrokredit melalui pelbagai agensi kerajaan, antaranya BSN, Tukun Nasional dan Agrobank. Kerajaan faham keperluan mendesak peniaga, maka telah sedaya upaya memudahkan prosedur permohonan dan kelulusan bagi setiap pemohon. Saya ingin berkongsi kisah sebuah usaha mikro yang menjalankan perniagaan gunting rambut dengan pekerja seramai 3 orang dan kini menyewa premis dimiliki MARA. Oleh kerana pelaksanaan PKP, mereka telah menanggung kerugian dan sedang berjuang untuk terus beroperasi. Pengusaha sebegini layak untuk menerima bantuan seperti PSU, GKP, penangguhan sewa premis serta moratorium pinjaman dengan nilai keseluruhan sehingga RM75,000 sepanjang tahun ini. Ini belum lagi mengambil kira skim pembiayaan mikrokredit yang layak dipohon oleh mereka. Selain daripada bantuan-bantuan kepada PKS dan usaha mikro yang disebutkan tadi, kerajaan juga menyediakan dana bantuan khas kepada sektor tertentu seperti pengusaha di sektor pelancongan, pertanian, pengangkutan dan beberapa lagi bagi membantu mereka untuk beroperasi semula setelah keadaan kembali pulih. Keputusan bagi melaksanakan bantuan khas ini dibuat memandangkan kumpulan PKS ini antara yang terjejas teruk setelah berbulan-bulan tidak dibenarkan beroperasi. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menghuraikan mengenai prestasi ekonomi dan kedudukan semasa kewangan Kerajaan Persekutuan. Berikutan langkah penutupan ekonomi, KDNK negara telah menguncup sebanyak 5.6% tahun lalu. Malah, bukan hanya Malaysia yang terkesan, tetapi banyak negara lain seluruh dunia juga mengalami kemelesetan ekonomi. Seperti berapa contoh, Singapura yang berjunam 5.4%, United Kingdom mencatatkan pertumbuhan negatif 9.8%, Jepun negatif 4.7% dan Filipina negatif 9.6%. Namun setelah kita lebih memahami kesan wabak berkenaan, kita telah melaksanakan PKP yang lebih bersasar. Ini membolehkan aktiviti ekonomi terpilih untuk terus berjalan sekaligus memberi kelegaan untuk rakyat keluar mencari rezeki di samping mengurangkan tekanan ke atas beban kewangan kerajaan supaya dapat terus memberi bantuan. Dengan pelaksanaan PKP 3.0 baru-baru ini, negara telah mengalami kerugian KDNK sebanyak kira-kira 1.1 bilion ringgit sehari, berbanding dengan kerugian sebanyak kira-kira 2.4 bilion ringgit sehari sewaktu PKP penuh pada tahun Mac tahun lalu. Oleh itu, KDNK pada tahun 2021 dijangka mencatatkan pertumbuhan lebih rendah berbanding anggaran awal sebelum ini, iaitu antara 6 hingga 7.5%. Anggaran rasmi akan diumumkan pada bulan Ogos bersama laporan suku kedua KDNK nanti, di mana kesan PKP dan pelaksanaan PPN ke atas ekonomi pada separuh pertama tahun ini akan dapat dilihat sepenuhnya. Sudah tentu krisis ini juga memberi kesan kepada pasaran buruh kita, walau bagaimanapun kadar pengangguran telah menyederhana kepada 4.5% pada bulan Mei, berbanding 5.3% setahun yang lepas, iaitu kadar tertinggi sejak tahun 1990. Alhamdulillah, dengan membenarkan sektor ekonomi dibuka secara bersasar dan disokong dengan bantuan-bantuan yang telah saya sampaikan tadi, kita berjaya mengelak daripada kadar pengangguran naik dengan mendadak dan lebih ramai lagi pekerja diberhentikan. Malah, sejak bulan Oktober yang lepas, tawaran untuk pekerja mahir telah mula meningkat hasil program-program kerajaan untuk meningkatkan peluang pekerjaan yang lebih berkualiti. Datuk Yang di-Pertua, dari segi kedudukan kewangan, bajet 2021 telah dibentangkan dengan unjuran defisit fiskal sebanyak 5.4% kepada KDNK.
Setelah mengambil kira gelombang COVID-19 pada awal tahun 2021 serta pelaksanaan PPN fasa 1 sejak awal Jun, kerajaan telah melaksanakan pakej bantuan tambahan iaitu permai, pemerkasa tambahan dan pemulih. Pertambahan ini dijangka meningkatkan defisit fiskal di antara 6.5 hingga 7% kepada KDNK tahun ini. Saya ingin menekankan bahawa peningkatan ini bukanlah asing bagi negara kita. Berdasarkan data dari Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF, dalam memerangi wabak COVID-19, kebanyakan kerajaan di seluruh dunia telah memperuntukkan lebih daripada 16.5 trilion dolar Amerika dalam bentuk perbelanjaan fiskal. Ini telah menyebabkan purata defisit keseluruhan kepada KDNK untuk tahun ini akan mencecah 9.9% bagi negara baju, 7.1% bagi negara membangun dan 5.2% bagi negara berpendapatan rendah. Oleh itu, purata nisbah hutang kepada KDNK dunia juga dijangka meningkat sehingga 98.8% tahun ini. Bagi memastikan ketelusan perbelanjaan sepanjang krisis pandemik ini, Kumpulan Wang COVID atau KWC-19 telah ditubuhkan di bawah Akta 830 dan diluluskan oleh Parlimen pada tahun lalu. Peruntukan KWC-19 yang dibiayai oleh pinjaman kerajaan telah digunakan untuk perbelanjaan pakej-pakej bantuan serta perbelanjaan tambahan bagi menambah baik sektor kesihatan awam dan pelaksanaan PIK. Program-program kebajikan rakyat seperti subsidi upah, GKP, BPN, BPR dan sebagainya disalurkan melalui KWC-19. Setakat 30 Jun 2021, sejumlah RM55 bilion telah dibelanjakan, di mana RM38 bilion dibelanjakan tahun lalu. Sehingga akhir tahun, Datuk Yang di-Pertua, sehingga akhir Jun tahun ini, paras hutang statutory telah pun mencecah 56.8%. Namun ia masih di bawah had statutory 60% KDNK yang dibenarkan. Dengan ruang fiskal yang terhad, kerajaan tiada pilihan selain mengoptimumkan sumber pembiayaan sedia ada melalui rasionalisasi perbelanjaan, peningkatan hasil daripada ekosistem kerajaan termasuk penggunaan dana akuan serta bersedia meningkatkan had siling KWC-19. Dalam masa yang sama, kerajaan bersedia melonggarkan peraturan had hutang untuk menyokong pelan pemulihan ekonomi berdasarkan kemampuan keberhutangan negara. Oleh itu, kerajaan akan mengusulkan di dalam Dewan Yang Mulia ini candangan pindaan tersebut pada penggal akan datang. Memandang ke hadapan, langkah-langkah bagi mengukuhkan kedudukan kewangan kerajaan, terutamanya langkah berkaitan hasil adalah amat penting demi memastikan kedudukan kewangan kerajaan kembali kukuh dan berdaya tahan dalam tempoh jangka sederhana dan panjang. Sebelum pandemik COVID-19 melanda negara, kita berada di atas lantasan pengukuhan fiskal yang konsisten sejak negara beralih keluar dari krisis kewangan global pada tahun 2009, di mana defisit kita dikurangkan dari 6.7% kepada 3.4% pada 2019, sebelum meningkat semula kepada 6.2% pada tahun lepas. Oleh itu, setelah ekonomi kembali pulih, kerajaan akan melaksanakan langkah konsolidasi dan pengukuhan kedudukan fiskal kerajaan termasuk meluaskan asas hasil, mengukuhkan pentadbiran dan pematuhan cukai serta meningkatkan kecekapan perbelanjaan bagi mengawal paras defisit fiskal negara. Pengenalan strategi hasil jangka sederhana merupakan salah satu langkah bagi memastikan kutipan hasil mampu membiayai perbelanjaan kerajaan. Selain itu, Akta Tanggungjawab Fiskal juga sedang digubal bagi menambah baik tadbir urus dan ketulusan dalam pengurusan fiskal negara. Namun, kerajaan memberi komitmen tidak akan memperkenalkan sebarang pembaruan fiskal selagi ekonomi belum stabil. Datuk Yang di-Pertua, seperti yang dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri semasa sesi penerangan Pelan Pemulihan Negara tempoh hari, PPN merupakan strategi peralihan keluar dari krisis COVID-19 secara berfasa, teratur dan selamat. PPN mengambil pendekatan seluruh negara yang bersifat dinamik serta disokong oleh fakta-fakta sains dan penilaian indikator. Sebagai sebuah pelan yang berpandangan kehadapan dan anjal, ia bertujuan untuk memastikan keseimbangan dalam usaha kita menyelamat nyawa, memastikan kelangsungan hidup rakyat dan memelihara kesejahteraan ekonomi. Sukacita saya ingin maklumkan di sini bahawa portal Pelan Pemulihan Negara telah pun dilancarkan pada hari Isnin lalu. Seluruh rakyat Malaysia kini boleh melayari laman web Sawang www.pelanpemulihannegara.gov.my yang akan memaparkan indikator-indikator terkini serta maklumat berkaitan PPN, manfaat pakej-pakej bantuan dan juga pelaksanaan SOP terkini.
Seterusnya, kesinambungan PPN akan diadun dan disusuli dengan usaha pemulihan dan pemerkasaan melalui bajet 2022 dan rancangan Malaysia ke-12 yang bakal dibentangkan di hadapan semua ahli dewan serta seluruh rakyat Malaysia dalam masa beberapa bulan akan datang. Datuk Yang di-Pertua, ingin saya tegaskan, kita tidak hanya mahu gah dengan pengumuman semata-mata, tapi juga ingin mencapai outcome dari pakej-pakej bantuan itu. Oleh itu, sebagai bukti bahawa kerajaan serius dalam memastikan bantuan-bantuan ini segera sampai kepada rakyat, Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional atau Laksana telah ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan. Laksana akan bertindak sebagai pemudah cara dan pemantau rapi pelaksanaan inisiatif serta bantuan yang diumumkan di bawah pakej-pakej rangsangan dan belanjawan negara. Laksana menyegera dan memantau pelaksanaan dengan mewujudkan koordinasi strategik dan bersepadu di antara 53 kementerian dan agensi bertujuan memudahkan tata cara, mengurangkan birokrasi serta membolehkan perkongsian data bagi melaksanakan semak silang maklumat penerima dan sebagainya. Alhamdulillah, berkat usaha ini kerajaan mampu bergerak dengan lebih pantas bagi membantu mereka yang terkesan. Bukan itu saja, Kementerian Kewangan juga telah menyediakan ruang yang luas kepada rakyat memberikan maklum balas melalui beberapa saluran seperti pusat panggilan dan portal manfaat belanjawan. Semua maklum balas akan dikaji supaya penyelesaian boleh dirumuskan untuk menyelesaikan isu yang timbul dan rakyat tidak terhenti daripada menerima bantuan. Kerajaan juga mendukung usaha bagi menjamin ketulusan pelaksanaan pakej-pakej rangsangan ini. Sehubungan itu, pihak laksana telah menghasilkan 63 naskah laporan laksana yang mempericikan status pelaksanaan pakej-pakej rangsangan dan penerangan isu-isu semasa yang relevan. Maklumat juga dibuat naik di akaun Facebook dan portal rasmi Kementerian Kewangan. Saya suka saya umumkan juga bahawa maklumat mengenai status penyaluran pakej-pakej ini boleh didapati melalui portal Kewangan Rakyat yang akan dilancarkan hari ini. Portal Kewangan Rakyat akan menjadi platform sehenti bagi mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan penyaluran bantuan kepada rakyat dan perniagaan. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan akui walaupun telah melaksanakan lebih 450 program dan inisiatif melalui pakej-pakej bantuan, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan. Memandang ke hadapan, insya-Allah kami akan meneliti segala maklum balas, tuntutan dan permohonan yang diterima untuk dipertimbangkan lebih-lebih lagi dalam rangka bajet 2022 nanti. Seperti yang saya nyatakan pada awal bicara tadi, dalam masa kita menangani krisis ini, sebarang inisiatif atau bantuan haruslah dilaksanakan dengan tata cara fiskal yang berkhidmat tanpa menjejaskan ketahanan kewangan semasa ataupun kedudukan fiskal pada hari-hari akan datang. Namun apa yang pasti, kerajaan telah membuktikan dengan 8 pakej dalam masa hanya 15 bulan bahawa kita sentiasa mendengar dan sedia bertindak supaya rakyat dan ekonomi dapat terus bertahan dalam tempoh mencabar ini. Yang paling utama sekarang, kita perlu giatkan usaha memvaksinasi kurang-kurangnya 80% penduduk dewasa di seluruh negara. Saya pasti rakyat tidak mahu lagi menoleh ke belakang setelah terkurung untuk tempoh sekian lama. InsyaAllah tahun ini, once and for all, kita tamatkan segala duka durjana. Pelan pemulihan negara dengan tema Menang Bersama dirangka sebagai hala tuju peralihan keluar dari krisis ini secara segera, sistematik dan selamat. Melangkah ke hadapan, kita semua harus bersedia untuk menyesuaikan diri, bergerak dari kemulut pandemik ke situasi yang endemik, merentas satu realiti baru dan membina semula negara. Datuk Yang di-Pertua, saya tidak berhasrat untuk berucap panjang. Sebelum saya menotahkan ucapan ini, saya ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada semua pihak yang sudi bertemu dengan pasukan Kementerian Kewangan untuk berkongsi idea tentang kesemua pakej-pakej bantuan, belanjawan negara dan kini pelan pemulihan negara. Wakil-wakil dari perniagaan dan industri, pakar-pakar bidang, pihak NGO dan pastinya ahli-ahli dewan ini sendiri yang merangkumi pelbagai parti politik dan latar belakang, semuanya telah menyampaikan pandangan bernas mereka atas niat ikhlas membela nasib rakyat dan negara. Usaha kerjasama sebeginilah yang saya pasti rakyat mahukan dari kita. Walau di masa lain kita berbeza haluan, tetapi di saat negara memerlukan, kita ketepikan semua perbezaan itu untuk tangani krisis ini bersama. Dengan izin, let us uphold the spirit of collaboration for the good of the nation. Truly, we can be better
United, we are stronger together. Datuk Yang di-Pertua, saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.